Eh. Safi dia tak boleh dia jadi bes. Hey, dia pilih jadi apa ni? Sudah. Kenapa bawa ini kat sini? Kenapa jadi kecil je ni? Tak boleh. Stres terlalu. Dah start ke? Tak dengar ni. Kejap, tengah nak share screen. Okey. Sabar ya. Tak ingatkan saya punya tak dengar. Saya tanya tu. Okay. Pada Cik Na. Ni. Itu minimas. Minimas ni. Kan? Ni restoran. Itu minimas. Saja. Tak bisa nak share ya? Minta share dah. Tarik dia ke kecil. Dia kecil sangat tak nampak. Tak apa dah. Nampak tak slide saya? Okey, nampak. Macam tadi. Okey. Kita pergi kepada okey, still jugalah apa kita akan cakap pasal mengapa pendekatan bermain sambil belajar wajib ada kat prasekolah lah. Okey. Okey, still juga apa itu bermain lah, definisi bermain tu apa. Sebab kita tadi pun dah tanya soalan yang sama. Okey, kita kata definisi bermain ni dia akan melibatkan seseorang dalam aktiviti yang menarik secara perkumpulan atau individu dengan menggunakan bahan atau sebaliknya lah. Okey, maksudnya bermain ni dia boleh ada tujuan untuk bersukan, kita nak rekreasi ke, ataupun kita nak bergembira, kita nak riliskan stres atau sebagainya. Okey, lepas tu bermain ni juga dia menjadikan aktiviti yang memberi kegembiraan serta kepuasan kepada kanak-kanak lah. Okey, seperti jugalah Cross ada Cross Semua kata bermain merupakan keinginan menjadi kanak-kanak. Lepas tu dia bukanlah satu pekerjaan tetapi dia dan tidak memerlukan hasil atau tujuan tertentu. Okey. Yang ni pun kita tengok balik, dia kata bermain tu dapat membantu kanak-kanak meluahkan emosi yang negatif. Bila kita bermain, kita akan lupa semua benda yang kita rasa negatif, pasif dalam diri kita. Sebab kita akan rasa nak lepaskan semua. Kita boleh ketawa kuat-kuat, kita boleh ajak kawan-kawan pergi sana ke sini dan buat apa yang kita rasa seronok untuk dilakukan. Contoh yang kat sini kita kata kanak-kanak yang baru dah mendapat adik baru akan mengalami pengalaman negatif seperti sebab dia rasa mak dia tak sayang dia lagi dan sebagainya. Betul bila dia bermain dia dapat rasakan perasaan kecewa tu lah, dia akan buat main peranan dan sebagainya. Dari situ pun juga kita ni sebagai mak bapak kita akan tahu juga bahawa anak tu sedang bersedih sebab dapat adik baru dan dia rasa diri dia tidak dilayan dengan sempurna. Ini juga kita gunakan macam kami sebagai pelindung kanak-kanak. Kami gunakan ini untuk nak kenal pasti emosi kanak-kanak yang didera, emosi kanak-kanak yang kena sexual abuse ke ataupun yang pengabaian. Maksudnya kita kalau kanak-kanak tu kita kata dia ada sexual abuse, kita akan bagi dia patung ataupun pen, kertas lukisan dan sebagainya. Kanak-kanak akan start melukis ataupun kanak-kanak akan menggunakan patung untuk bercakap dan sebagainya. Dari situ nanti bila kita perhatikan dan kita dengar dia cakap, baru kita start meneroka apa masalah dia. Kat situlah nanti kita akan dapat tahu macam mana dia kena sexual abuse tu ataupun apa yang dia rasa terhadap pengabaian yang dia alami ataupun penderaan yang dia alami. Okay. Lepas tu konsep bermain ni dia kata bermain adalah satu aktiviti yang semula jadi yang menjadi keperluan bagi setiap kanak-kanak. Kita tak
pernah tengok pun kanak-kanak akan duduk diam kan. Kalau dia duduk dengan kita pun dia akan start. Kalau tak dapat ada benda lain pun pen kita pun jadi. Dia ketuk-ketuk, dia bunyi-bunyikan, lepas tu dia gerak-gerakkan. Sebab dia memang dalam diri dia memang hidup dia adalah bermain. Lepas tu kadang-kadang kita kata kanak-kanak ni tak boleh nak duduk diam. Sekejap lagi kita nampak dia dah lari ke sini, sekejap lagi dia pergi ke sana. Dia sentiasa je bergerak. Untuk dia punya pemikiran pun sentiasa bergerak. Apa aku nak buat depan ni? Apa aku nak buat lepas ni? Okay. Mereka belajar dan meneroka melalui aktiviti bermain kerana imaginasi mereka sangat tinggi. Okay. Morrison 2000, Spodek 1973 dan Piaget kata. Lepas tu bermain ni mereka merupakan aktiviti yang simbolik yang memberi makna kepada kanak-kanak. Okay. Dia akan jadi aktif, bebas untuk meneroka. Dia boleh jelajah persekitarannya. Okay. Kadang-kadang kita tahu pun tiba-tiba dia dapat sesuatu macam dia pergi dekat pokok-pokok, dia jumpa tu ladybugs tu kan, dia tunjuk ini apa ni, ada ni dia akan tunjuk kat kita dengan lepas tu dia berani pegang dan sebagainya. Ataupun spider, kalau dulu saya ingat masa saya kecil-kecil saya suka pergi kat sawah ambil spider masuk dalam botol, dalam kotak mancis, lawankan dia. Jadi itu pun jadi permainan yang menyeronokkan padahal tak ada apa pun. Okay, setakat spider 2 ekor tu, apa pun sebenarnya tak ada apa-apa. Tapi bila tengok dia bergerak, dia berlawan-lawan tu kita rasa seronok. Macam tu lah. Okay, lepas tu dia kata dan segala undang-undang permainan kanak-kanak ditentukan sendiri oleh kanak-kanak semasa dia bermain aktiviti tersebut. Okay, Eisenberg 1957. Okay. Definisi permainan ni pula, permainan adalah alat pengukuhan yang melibatkan proses pembelajaran secara tidak formal. Okay, maksudnya bila bermain ni bila dia ulang lagi benda tu, dia akan jadi pengukuhan, reinforce. Okay, dia ada pengukuhan dan dia dapat kemahiran daripada permainan tersebut. Dia dapat kuasai kemahiran daripada permainan tersebut sebab dia melakukannya berulang kali. Okay, kita tengok pula dalam nak mengatakan kenapa pentingnya bermain ni, kita tengok pula teori bermain, surplus energy. Dia kata H. Spencer kata surplus energy ni adalah kelebihan tenaga yang dimiliki yang belum digunakan dan tersimpan. Ni tenaga yang ada dekat anak akan disalurkan atau dikeluarkan melalui aktiviti bermain atau permainan. Cuba tengok kanak-kanak, kalau dia bermain kan dia akan berhenti sekejap je, lepas tu dia akan pergi dah. Dia rela tak makan, dia rela apa semua, kalau kita tak tegur, dia rela buat semua benda tu, bermain saja sepanjang hidup dia. Okay. Kalau dia rasa penat, dia minum air sekejap, lepas tu dia pergi lagi. Dia akan cari permainan apa lagi nak buat. Dia punya yang kata surplus energy ni. Okay, keadaan ini dapat dilihat bila kanak-kanak baru balik dari sekolah, begitu bersemangat untuk keluar bermain semula walaupun sudah seharian berada di sekolah. Okay, dah penat ni. Tapi still lagi boleh jumpa kawan-kawan nak main juga lagi. Okay, walaupun kalau mak kata tak boleh lama, tak apa, nak pergi juga. Cuba nak main. Kalau lepas tu bila balik lambat, mak rotan, esok lagi datang lagi buat lagi. Tak serik pun sebab dia rasa bermain tu akan meriliskan apa yang dia ada. Okay. Lepas tu Patricia kata permainan adalah relaxation, di mana teori ini mengaitkan main sebagai sesuatu yang mempunyai hubung kait dengan pelepasan tekanan dia punya perasaan. Okay. Dia kata main ni dapat mengurangkan beban kerja, maksudnya apa yang dia buat dekat sekolah, apa yang dia buat dekat rumah, dan di mana kerja memudahkan seorang itu untuk berfikir dan fokus. Bila bermain ni dia rasa relax. Dia tak payah lagi nak fikir aku kena siapkan ni, saya nak kena siapkan kerja sekolah ni, saya tak kena fikir nak menghafal sifir ini dan sebagainya. Okay. Patty Smith kata bermain ni adalah manipulatif. Dia kata bermain ni sebagai satu bekerja yang bermain di mana kanak-kanak ni bebas nak explore benda-benda serta alat permainan dalam lingkungannya. Dia boleh main upi pinang, dia boleh main daun-daun pokok-pokok yang ada, ranting-ranting yang ada, main masak-masak dan sebagainya. Jadi dekat situ dia kata bermain ni memang banyak benda yang dia boleh buat daripada apa yang ada di sekitarannya. Okay, Sigmund Freud adalah kata dia adalah psikodinamik di mana dia adalah dalam ni dikenal sebagai teori psikologi dalam lah, di mana Freud kata permainan merupakan penyataan terhadap nafsu-nafsu yang terdapat di bawah sedar. Okay, bila kita main tu budak kanak-kanak ni main, dia akan sedar yang dia nak sesuatu tu lebih daripada
lebih banyak daripada apa yang dia dapat. Macam tu. Okay, dia kata yang ni adalah berasal dari dorongan nafsu seksual. Permainan merupakan usaha untuk menutup perasaan harga diri kurang. Okay, jadi dia kat situ apa yang ada kat dalaman dia yang dia rasa tersisih, dia rasa dia terabai, bila dia bermain tu dia dapat rasakan yang benda tu lama-lama kelamaan hilang. Okay, dan dia akan rasa diri dia boleh jadi yang terbaik, diri dia boleh buat sesuatu yang lebih baik daripada apa yang orang lain kata. Teori dia kata teori ni menekankan main sebagai latihan untuk seseorang mencapai kematangan apabila dewasa. Okay? Bila dia buat ni, dia akan rasa dah ada pengukuhan, dia dah ada pengalaman, dia dah tahu dah apa yang boleh dibuat dekat persekitaran dia, apa yang boleh jadi kendiri dia, apa boleh jadi jati diri dia, apa yang jadi keyakinan dia, dan akhirnya kanak-kanak boleh mencapai kematangan sebagai seorang yang mempunyai fikiran yang seperti orang dewasa. Okey, James Piaget pula dia akan beritahu dia adalah cognitive development atau pembangunan kognitif, di mana Piaget kata main dapat membantu kanak-kanak menguasai pengetahuan dan membantu tahap perkembangan mereka. Okey, kanak-kanak yang bermain tanpa menghadkan aktivitinya dapat belajar dari persekitaran, contohnya seperti sabar, betul ansur dan bersosial. Okey, dia memang bila dia bermain je benda ni akan jadikan dia satu pengalaman-pengalaman yang menyeluruh yang mewakili diri kanak-kanak tersebut. Okay? Dan inilah yang menjadikan kenapa bermain tu perlu dari prasekolah, supaya nanti bila nak pergi naik ke sekolah darjah 1, darjah 2 dan seterusnya, dia dapat menjadikan pengalaman-pengalaman tersebut untuk dia kontrol, okay, apa benda yang boleh, apa benda yang tak boleh, apa benda yang dia perlu lakukan dalam nak menyelesaikan masalah di persekitaran dia. Okey, bermain ni kita kata dia akan membuatkan kanak-kanak tu berimajinasi. Okay, imajinasi nak jadi orang kaya, imajinasi nak jadi orang pandai, imajinasi nak menjadi seorang polis dan sebagainya. Okay, lepas tu dia akan berkreativiti. Bila dia ada imajinasi tu, dia akan buat sesuatu tu dengan lebih baik. Okay, mungkin daripada peniruan dia terhadap ini, dia akan ada juga mungkin kata-kata dari peniruan terhadap ibu dia. Bukan setakat dia ikut dari pagi keterampilan ibu dia, gaya ibu dia bercakap, gaya ibu dia berjalan. Bersuara pun kalau boleh dia akan nak tiru macam mana cara ibu dia bersuara. Kemudian lenggok bahasa ibu dia dan sebagainya. Okay, lepas tu kanak-kanak juga bila bermain ni dia akan boleh berdikari. Okay, bila dia boleh berdikari akan memudahkan kita sebagai guru, kita sebagai ibu bapa dan sebagainya. Jadi dari segi prasekolah tu kita kata nak ajar kanak-kanak tu untuk dia berdikari. Berdikari dari segi nak memakai pakaian, berdikari dari segi nak uruskan diri dia dan sebagainya. Okay, lepas tu dia akan meningkatkan kosakata dan bahasa pertuturan antara guru dan rakan sebaya, ataupun dari situ dia akan juga meningkatkan kanak-kanak juga. Okay, dia punya tutur bahasa antara guru dengan kanak-kanak, guru kanak-kanak dengan rakan sebaya dan sebagainya. Okay, lepas tu bila kita ajar kanak-kanak, dia akan mendengar arahan dan bekerjasama dalam aktiviti berkumpulan. Ini yang kita nak terapkan, sebab bila kanak-kanak tu dah 4 hingga 6 tahun tu, kita nak anak-anak ni boleh menjadi satu kumpulan, sentiasa patuh kepada arahan. Sebab ni nak masuk ke sekolah dan nak masuk ke sekolah nak masuk ke sekolah rendah. Lepas tu bila masuk sekolah rendah, dia akan banyak buat aktiviti berkumpulan, dia kena banyak betul ansur dengan rakan-rakan. Jadi sebab tu dia kena belajar. Okay, dengan bermain ni dia boleh bekerjasama. Lepas tu fitrah kanak-kanak apabila pengajaran-pengajaran yang ingin disampaikan selari dengan fitrah mereka. Okay, kanak-kanak ni dia akan mudah mengikuti apa yang kita nak bila kita buat dia sama selari dengan apa kehendak dia. Maksudnya bila dia bermain, dalam bermain tu kita masukkan unsur-unsur yang positif. Kita masukkan nilai-nilai murni. Kita masukkan apa yang kita hajatkan untuk objektif matlamat kita kepada kanak-kanak tu punya diri. Jadi kat situ nanti kanak-kanak akan mula berubah dan tengok dan dia akan ikut apa yang kita nak. Lepas tu kita nak jadikan apa yang kita ajar kat kanak-kanak tu lebih bermakna. Maksudnya bila dia datang ke prasekolah,
dia rasa sangat seronok. Dia rasa tak macam tak nak balik. Saya nak banyak belajar dengan cikgu saya. Jadi lepas tu kerja kita akan menjadi lebih mudah lah. Maksudnya bila kanak-kanak ni rasa suka dan tak ada payahlah buat apa susah nak hantar dia atau tak ada payahlah kita nak pujuk dia hari-hari kata okay you kena pergi ke tadika, you kena pergi prasekolah ya, you kena pandai. Kanak-kanak dia cakap pandai, tak apa dekat rumah pun saya boleh pandai juga. Jadi sebab tu kadang-kadang bila kita tengok ada setengah kanak-kanak yang menangis bila nak pergi ke prasekolah ke tadika tu, kita tahu mesti ada tak kena dekat cikgu yang mengajarnya. Okay, sebab kanak-kanak tu mungkin cikgu tu mengajar terlalu garam, mungkin cikgu tu terlalu kongkong kanak-kanak tu, atau mungkin cikgu tu tidak peduli dengan kanak-kanak tu, sehingga kanak-kanak tu rasa dia tak ada orang yang mementingkan apa yang dia belajar ataupun apa yang dia perlukan sepanjang berada di prasekolah tersebut. Okey, dalam pendidikan belajar sambil bermain ni, pedagogi dalam pendidikan belajar sambil bermain ni, saya highlightkan semula sebab dia tak nampak kali dia sekejap saya. Alah, P tak boleh pula. Sekejap dia tutup. Oh, silap yang pula. Dia tadi dia hilang. Belum aku lampu komputer ni. Stres tu. Okay, sorry. Besarkan kat sini. Sekejap sabar. Tak sure. Okay, kat ni pedagogi dalam pendidikan belajar sambil bermain ni, dia kata kaedah bermain adalah kaedah pembelajaran yang mendekatkan diri pelajar kepada pengalaman sebenar lah, ataupun secara langsung, terutama bagi yang mengajar konsep atau kemahiran. Kita nak dia ada kemahiran dalam interaksi sosial dia, kemahiran dalam dia nak membuat awal matematik dan sebagainya. Jadi kat sini dia kata kita start, kalau kita dah bagi dia bermain ni, dia akan dekatkan diri kanak-kanak ni dengan apa yang kita nak, pengalaman apa kita nak bagi kat dia, okay, secara langsung. Lepas tu nanti dia akan bina pula konsep-konsep yang dia nak capai. Okay. Lepas tu apabila digunakan secara berkesan, bermain ni boleh menambahkan respon kanak-kanak, kepekaan dia terhadap perasaan orang lain. Contoh, kata-kata kanak-kanak ni dia faham kalau dia buat sesuatu menyakiti hati orang lain akan rasa sedih, orang lain tak suka dan sebagainya. Jadi kat situ dia kata murid tidak akan dapat memahami atau mengaplikasi prinsip yang dipelajari dengan berkesan dan bermakna kecuali diberi peluang untuk saksikan sendiri. Sebab tu saya kata kalau kita ada video-video, kita ada apa, kalau kita nak bagi dia sesuatu motivasi tu, kita kena tunjukkan dengan dia supaya dia saksikan sendiri macam mana nak capai situasi sebenar, ataupun kita bawa dia buat lawatan ke apa, dia tunjuk dengan dia. Kemudian barulah kita kata kita boleh nilai balik semula bila kita bagi dia sesuatu tugasan tu atau mainan tu, dia akan hasilkan dengan cara yang lebih baik dan menyelesaikan masalah. Okey. Lepas tu murid juga ataupun kanak-kanak juga boleh berpeluang meningkatkan kebolehan empati dia. Okay. Lepas tu dia ada tambah kepekaan proses interaksi dia, macam mana cara dia nak berinteraksi dengan persekitaran dia, serta dia boleh menganalisa situasi tu secara objektif. Okay. Dia dah tahu dah, kalau saya buat macam ni, saya akan dikenakan hukuman apa. Kalau saya buat macam ni, saya tidak akan disukai. Kalau saya buat macam ni, saya akan dapat markah berapa. Saya akan dapat stiker berapa cikgu akan bagi bila saya banyak membantu dalam menolong. Kalau saya bermain dengan kawan-kawan, saya bertolak ansur, apa kan saya dapat. Jadi benda-benda tu semua dia akan dapat menganalisa sendiri bila dia dah bila masa dia bermain tu dia dah dapat bina banyak dia punya pengalaman, dia boleh gunakan pengalaman tersebut untuk nak merealisasikan apa objektif dengan apa yang ada kat sekitaran dia. Okey, kaedah bermain sambil belajar ni juga dia merupakan situasi yang dilakukan secara spontan lah. Okay, dengan arahan dan bahannya diambil daripada kisah sebenar. Maksudnya kita ajak kanak-kanak dia bermain, kita gunakan bahannya. Mungkin bahan majud, mungkin bahan semi majud. Lepas tu benda-benda yang kita dapat ni adalah bila kita buat aktiviti tu pernah juga dilakukan, cuma kita tambah baik dan sebagainya. Jadi
aktiviti ni kita akan jadi kanak-kanak ni pula bila dia buat dia boleh juga tambah baik dan dia akan jadi makin lama sesuatu aktiviti atau satu permainan tu akan lebih mendatangkan peningkatan yang lebih baik. Contohnya katalah kita ambil permainan yang ular tu dan ular tu. Kalau kita tengok dari dulu dan kini kalau orang banyak kan menaik. Lepas tu lama-lama keluar pula tiba-tiba ada yang menurun pula. Atau lepas tu ada pula yang boleh dia boleh tompat sampai tinggi. Ada banyak cara yang diorang buat. Makin lama sekarang ni makin advance. Mungkin dia ada boleh pusing ke kiri, ke kanan. Ada yang dia dah modified kan dari segi bermain tu. Itu untuk apa? Sebenarnya untuk bagi kanak-kanak seperti tak bosan. Kalau dulu kita main, kita tekan nombor 2 naik atas satu tangga, lepas tu patah balik. Lepas tu naik, jadi benda tu akan jadi bosan. Bila yang ni dia ada bagi ada sebab saya ada tengok satu yang dibuat oleh kawan saya, dia ada bagi bila naik kat sini you dapat satu macam monopoli kan, dia dapat satu kertas tu dia tulis kat situ you kena pergi apa, you kena bayar apa, you kena buat apa. At least kat situ ada benda-benda pembaharuan. Jadi tak adalah turun naik saja. Dia ada bagi something yang kanak-kanak tu boleh olah dia punya permainan tu hingga menjadikan kanak-kanak tu macam benda tu satu benda yang boleh membuat dia ada pengalaman lain, iaitu mengurus diri. Dia boleh kalau dia kata dekat situ sila berikan makna perkataan ni. Maksudnya kanak-kanak tu boleh keluarkan benda tu menjadi satu benda yang lain yang dia boleh dapat belajar. Contoh jelaskan ayat ini, sila berikan pantun yang biasa anda dengar. Then kawan saya benda tu kawan saya olah lah. Maksudnya jadi nampak lebih menarik lagi permainan ular tu Jadi kat situlah kita nampak kanak-kanak akan lagi suka. Okay. Kemudian kita tengok pula bila kita nak kata nak bagi yang yang paling berkesan dalam proses asas bermain ni, guru kena pastikan yang ada, dia kena bagi pengenalan dan kesediaan kepada murid supaya murid tahu atau kanak-kanak ni tahu apa yang dia nak buat, apa yang dia perlu baiki. Okay. Kalau dalam ni kita kata kanak-kanak berada dalam keadaan baik untuk belajar, tapi dia aslinya terhadap situasi seperti ini tidak memuaskan. Oleh itu, bila kita bagi dia bermain, dia akan mencuba sesuatu yang baru dan bermain yang kita bagi kat dia tu kena bagi yang cara motivasi. Okey, untuk dia meningkatkan lagi dia punya keinginan untuk buat aktiviti tersebut. Contoh kat sini dia kata bentangkan situasi masalah dan bercara cara untuk mereaksi dia kepada, dan suruh murid tu pilih mana satu yang dia nak buat, aktiviti mana yang dia nak terlibat, situasi mana yang dia nak selesaikan masalah tersebut. Lepas tu dia kata kalau kita dah buat tu, kita suruh kanak-kanak ni tunjukkan empati dia. Macam mana dia nak bina perasaan empati tu. Maksudnya daripada permainan tersebut, dia boleh bina perasaan empati dia dengan kawan-kawan dan sebagainya. Contoh yang kita bagi kat sini adalah jika rakan kamu cedera selepas menggunakan alat tajam, apakah yang perlu kamu lakukan dan bagaimana cara nak tunjukkan rasa simpati dan cara nak bantu dia. Okey, nanti kita bagi dia arahan tersebut dan dia bukan luahkan apa yang dia perlu buat. Tapi kita bagi dalam bentuk mainan lah. Kita bagi dalam bentuk main peranan ke dan sebagainya. Okey. Lepas tu guru kena mendefinisikan situasi dan peranan kanak-kanak tu dalam dia nak bermain tu. Okay, situasi tu you kena bentuk dibentukkan oleh murid dengan ataupun kanak-kanak dengan bimbingan guru. Okay, dalam pendidikan khas dia kata, kat sini kita gunakan pendidikan khas, kita kata kalau ada kanak-kanak yang kita kata ada yang mempunyai kanak-kanak berkeperluan khas tu, guru kena bentuk situasi. Okay, bagi arahan yang lebih jelas supaya kanak-kanak ni faham dan kena terus bimbing kanak-kanak. Sebab ini kita kena jugalah pastikan ada dua kategori kan. Bila kanak-kanak kat prasekolah ada juga kanak-kanak yang pintar cerdas, kanak-kanak yang mungkin demam sikit. Jadi you all kena tahu apa yang you nak buat, lepas tu macam mana cara mereka nak melakonkan. Kita nak bagi dia main peranan, kita nak suruh dia buat main peranan. Macam mana nak melakonkan bentuk-bentuk situasi, perkara-perkara yang dia boleh bantu orang-orang lain dan sebagainya lah. Lepas tu kita ni sebagai pendidik kena bantu murid dapatkan pengertian tentang masalah dan berasa selesa dengan peranannya. Kata kita nak suruh dia jadi orang
nak suruh dia jadi seorang budak yang pandai dalam pelajaran, mengajar kanak-kanak. Kita tak suruh lakukan dia seorang yang pandai untuk mengajar kawan dia yang bermasalah. Macam mana dia cara dia nak buat? Lepas tu macam mana dia nak luahkan perasaan dia, rasa simpati dia terhadap kawan dia yang tidak boleh membaca dan sebagainya. Dari situlah kita kata kita kena bimbing, guru kena bimbing kanak-kanak untuk pastikan asas untuk nak dia melahirkan dia punya emosi tu dapat dibentuk. Okay. Lepas tu guru juga kena sediakan kelas untuk pemerhatian dan analisa. Okay. Kat sini guru kena pastikan kena tengoklah kanak-kanak tu bertanggungjawab tak tentang apa yang kita suruh dia buat. Lepas tu dia libat tak diri dia. Kita bagi dia quiz, kita bagi dia berbagai aktiviti, dia ikut tak. Lepas tu daripada yang dia buat tu, you nampak tak dia ada perubahan dari segi tingkah laku. Mungkin kalau dulu dia tak nak datang ke prasekolah, dia tak nak datang ke tadika. Tapi bila kita bagi dia aktiviti tu, lama-lama kita nampak dia dah start datang ke sekolah, tidak lagi susah. Lepas tu dia start lagi macam bila nak balik dia boleh berterima kasih dengan kita dan sebagainya. Itu yang kita kata kita kena tengok. Sebab daripada apa yang kita buat, kita kena tengok sejauh mana kanak-kanak tu berubah dan dapat menunjukkan tingkah laku yang baik serta ada nilai-nilai murni dalam diri dia. Okay. Lepas tu guru kena sentiasa memberi bimbingan lah, terutama kanak-kanak keperluan khas lah. Kalau kita minta dia berlakon, kita kena bantu dia dengan watak-watak yang kita bagi. Lepas tu contoh yang saya letak kat sini, watak penggemar sayur yang menghadapi masalah dimusnahkan oleh haiwan ternakan. Okay, you kena bimbing. Okay, bila dia main peranan tu, watak yang dilakukan tu sebagai pekebun, macam mana watak sebagai pekebun yang frust tentang ni. Lepas tu apa pekebun tu perlu lakukan. Dari situ nanti dia belajar lah. Lepas tu dia belajar juga tentang haiwan-haiwan yang merosakkan dia punya tanaman. Apa haiwan-haiwan yang merosakkan? Padahal kalau biasa mereka tak tahu pun apa binatang serangga yang merosakkan tu, apa yang dipanggil serangga. Jadi dari situ nanti kita dah start belajar. Lepas tu dia akan mula kenal, selain daripada kenal ayam, itik yang ada kat persekitaran dia, dah boleh kenal dah pasal serangga-serangga yang lain. Okay, kemudian kita guru kena buat analisa lah. Okay, analisa dan bincang dengan kanak-kanak tersebut tentang lakonan mereka. Apa yang mereka kata merasa macam sukar, apa yang mereka rasa dalam lakonan tu perlu ditambah, apa kreativiti yang perlu ada. Nanti kat sini you kena banyak bertanya dengan dia. Okay, baru nanti dari situ you buat penambahbaikan terhadap apa aktiviti yang you buat bersama mereka. Okay, pelaksanaan belajar sambil bermain ni kata belajar sambil bermain merupakan aktiviti terancang dan berstruktur bagi memberi peluang kepada kanak-kanak belajar dalam suasana menggembirakan dan bermakna. Okay, bila kita kata kita masuk elemen, kalau bermain saja dia akan bebas, tak payah ada nak ni sangat. Tapi bila kita masuk belajar tu, kita kena pasti juga kita ada fokus-fokus tertentu yang kita nak capai. Contoh adalah kita kata kita nak capai kanak-kanak tu mesti dapat tunjang ICT dia, maksudnya dalam nak teknologi dia boleh menggunakan komputer dengan baik, boleh faham apa itu words, boleh faham apa itu mouse dan sebagainya. Okey, lepas tu pengajaran dan pembelajaran yang mantap adalah bermula dengan strategi pelaksanaan dari segi pemilihan, penyusunan dan pengurusan sesuatu perancangan dengan tujuan untuk menghasilkan pencapaian yang optimum. Jadi cikgu kena faham lah, guru kena tahulah apa benda strategi yang nak gunakan, apa pemilihan yang nak bagi, dari segi apa alat bantu mengajar yang nak sediakan. Okay, apa alat bermain yang sesuai untuk kanak-kanak ini yang membantu mereka belajar sambil bermain. Kemudian kita tengok pula perancangan pelaksanaan aktiviti sesuatu permainan tu mestilah mencakupi perancangan sebelum dijalankan dan selepas aktiviti dijalankan, sama ada di dalam atau di luar bilik belajar. Okay, kita kena tengok perancangan pelaksanaan aktiviti yang dibuat tu sebelum tu dia ikut tak dia punya, kita ada sebelum, semasa dan selepas. Benda ni diikuti tak, ataupun dia terus je nak sampai cepat ataupun nak siap cepat. Dari situ nanti kita kena didik dia. Okey, kita kena buat sebelum ni kena buat apa, okey, kena sediakan apa, you kena faham apa benda. Okey, lepas tu nanti baru tak semasa you kena buat macam ni.
And then selepas you kena buat macam ni, baru dah you dapat nilai kan apakah yang diperoleh kanak-kanak tersebut sepanjang dia membuat aktiviti yang bersama dengan you. Okey. Persiapan pengajaran dalam pelaksanaan aktiviti belajar melalui bermain oleh guru prasekolah perlulah sekurang-kurang sehari sebelum pengajaran dijalankan. Okay. Bila kita nak buat aktiviti, kita dah kena siapkan. Sebab you all selalunya prasekolah ada 25 orang kanak-kanak. Okay, dalam satu sesi. 25 orang kanak-kanak tu ramai. You nak kena pastikan semua orang ada dia punya persiapan bahan untuk mengajar ni. Kalau tak nanti mungkin ada yang tak dapat ataupun mungkin akan jadi lewat. Mungkin dia punya program akan tergendala dan sebagainya. Jadi you all kena pastikan dah bersiap sedia dah. Sehari sebelum you mulakan tu, you dah ada semua benda-bendanya, dah simpan, nanti masa nak tu just deliver saja. Okay. Lepas tu perincian pelaksanaan aktiviti belajar sambil bermain dapat dilihat dengan lebih jelas melalui 4 bahagian iaitu persiapan pengajaran, permulaan pengajaran, perkembangan pengajaran dan penutup pengajaran. Okey. Ada 4 aspek pelaksanaan, bukan 5. Ada 4 aspek pelaksanaan yang perlu ditekankan oleh guru. Kita tengok apa aspek pelaksanaan tersebut. Okey, satu aspek pelaksanaan tu dari segi persiapan pengajaran. Okay, guru kena tentukan objektif pembelajaran yang sesuai dengan kandungan aktiviti permainan yang nak diberikan kepada kanak-kanak. Okay, you all kena pastikan apa yang you nak sampai, apa you nak capai, apa matlamat you. Okay, kalau kanak-kanak ni buat permainan ni. Jadi lepas tu, you all dah fikir kat situ. Okay, siapkan dia punya objektif dulu. Lepas tu kena pasti pengalaman sedia ada kanak-kanak. Kita ada 25 orang kanak-kanak. Kanak-kanak ni 25 ni adakah dia mereka mempunyai pengalaman yang sama? Kemungkinan tidak, sebab ada mungkin orang tu adalah kanak-kanak yang dah didedahkan dengan kemewahan, yang senang nak dapat apa. Setengah kanak-kanak tu mungkin kanak-kanak yang susah nak dapat kemewahan. Lepas tu daripada situ nanti akan ada pula kontra kalau kita bagi permainan yang tidak sesuai. Dan sebab bila kita nak buat tu kita kena pasti dulu apa pengalaman kanak-kanak tu. Jadi kita boleh groupkan mereka. Lepas tu selain kena pasti pengalaman, kita kena pasti minat kanak-kanak. Mungkin si A dia minat kepada budaya. B mungkin minat kepada fizikal, nak buat benda-benda fizikal. Dari situ nanti pun kita boleh groupkan mereka. Dan kena pasti kemahiran dan kecerdasan yang dimiliki oleh kanak-kanak. Ada kanak-kanak, you dah tahu dah, sampai umur 4 tahun lebih pun masih tidak boleh membaca. Okey, masih tidak ni, okey. Ni kena taruhlah kanak-kanak yang tidak membaca ni, mungkin kita akan bagi dengan satu grup yang lain yang dia boleh buat aktiviti tu tanpa melibatkan banyak mengenai pembacaan. Ataupun you kan campurkan dia dengan grup yang ada orang yang aktif yang boleh bantu dia untuk mengenal. Kita kena tengok apa pro and con kalau kita buat sesuatu nak tentukan objektif nak bagi kanak-kanak ni bermain. Okey. Lepas tu memilih dan memastikan aktiviti mainan yang akan dijalankan itu boleh memberi keseronokan kepada kanak-kanak. Kita tak nak kita bagi aktiviti bermain, nama aktiviti bermain, tapi kanak-kanak rasa boring, kanak-kanak rasa sedih, kanak-kanak rasa tertekan nak buat. Dia rasa macam tak bestnya permainan ni. Kenapa aku kena main permainan ni? Lepas tu kita kena pastikan nak sampai objektif satu, lepas tu kita kena pastikan pula apa aktiviti yang sesuai dengan kanak-kanak yang kita dah kena pasti dia punya kategori apa dia punya kategori yang dia tak suka dan sebagainya. Lepas tu kita kena juga ambil kira peruntukan masa untuk buat aktiviti bermain tu. Okay, kan kita selalu kita tetapkan adalah 30 minit. Okay, 30 minit tu, dalam 30 minit tu mungkin ada 20 minit saja yang kanak-kanak buat aktiviti. Yang selebihnya kita akan buat dari segi transisi, kita nak pindahkan nak buat aktiviti. Dari segi mungkin ada masalah-masalah masalah-masalah teknikal dan sebagainya. Okey, kemudian kita menyatu padukan aktiviti pembelajaran yang khusus dengan permainan. Okey. Kita letaklah, dah ada objektif, kita dah fikirkan permainan tu, kita tengok kat mana kita nak buat. Tunjang bahasa ke? Tunjang apa yang kita nak masukkan aktiviti tersebut. Jadi kita bagilah kanak-kanak tu
sesuaikan dengan permainan yang kita nak bagi dekat mereka. Okay. Lepas tu kita perlu sediakan, guru perlu sediakan, memilih dan menentukan peralatan serta bahan permainan yang sesuai. Okay. Bila you dah tentukan permainannya, you kena tentukan bahan dia. Apa you nak bagi kat kanak-kanak tu? Apa yang kanak-kanak tu perlu bawa dari rumah? Apa yang ibu bapa boleh bantu dalam nak sediakan permainan kanak-kanak tersebut? Okay. Lepas tu kita sediakan persekitaran yang sesuai untuk aktiviti bermain. Okay. Katalah kita nak main kejar-kejar, adakah you nak masukkan dalam ruang dalam taska? Nanti kan akan berserabut. Okay. Kalau kata kejar-kejar, mungkin kita akan buat kat luar ataupun kita buat aktiviti main pasir dan sebagainya. Semua kita kena pastikan benda-benda tu semua dia kena dekat luar. Kecuali kalau kita kata kita nak main peranan, kita nak ajar dia orang itu baca big book, itu mungkin kita akan duduk dekat dalam taska. Okay, lepas tu kita kena tentukan lokasi nak main. Kat mana lokasi kita nak main tu, dalam ataupun luar. Okay, lepas tu pastikan aktiviti bermain yang akan dijalankan itu berupaya membantu kanak-kanak mempelajari konsep-konsep tertentu. Kita nak mungkin dari segi awal matematik kita nak kata kanak-kanak tu mesti faham konsep bentuk, okay, konsep tinggi rendah dan sebagainya lah. Okay, lepas tu kita kata memastikan aktiviti mainan yang akan dijalankan berupaya membantu kanak-kanak mempelajari konsep-konsep yang dimaklumkan tadi. Lepas tu kita kata kita rancang strategi pelaksanaan dia. Macam mana cara kita nak mereka semua jelas dengan apa yang telah kita laksanakan. Okay. Lepas tu kita tengok pula merancang strategi pelaksanaan. Okay. Kita dah bagi dekat situ, kita rancang pula macam mana nak suruh nak suruh kanak-kanak ni faham aktiviti tersebut. Lepas tu apa lagi yang kita rasa dia perlu tahu tentang aktiviti ni. Kalau kita kata kita nakkan sesuatu tu sampai kepada matlamat, maksudnya kita kena pastikanlah strategi-strategi pelaksanaan tu ikut tak apa yang telah kita fikirkan dari mula hingga akhir. Okey. Lepas tu dalam masa yang sama kena pastikan langkah-langkah keselamatan. Kena pastikan keselamatan kanak-kanak. Lepas tu dari segi kanak-kanak kena bersedia sekiranya ada apa-apa berlaku, kita kena ajar juga kanak-kanak lah. Okay, kalau ada yang berlaku, apa yang kita kena buat. At least kanak-kanak tu ada sedikit dia punya pengetahuan tentang memastikan langkah-langkah keselamatan ni. Okay, ada soalan ke? Puan? Okay. Tak ada. Okey, kita pergi pada 4 aspek pelaksanaan yang perlu ditekankan oleh guru. Okey, satu, masa permulaan pembelajaran. You all kena buat set induksi dulu. Okey, macam mana cara nak mulakan pengajaran tersebut. Apa you perlu ada, RPH, lepas tu langkah-langkah penyediaan dan sebagainya, bahan dan sebagainya. Kemudian masa nak buat, kita kena beri penerangan atau arahan dengan jelas dengan kanak-kanak supaya bila dia buat, dia tahu dia dah faham apa yang dia nak kena buat, apa yang dia nak kena dapat. Okay. Lepas tu tentukan sama ada permainan dilakukan secara individu atau berkumpulan. Lepas tu dia bergantung kepada sesuai objektif dan hasil pembelajaran yang permainan yang dia perlu mainkan tersebut lah. Okay, lepas tu guru kena tunjuk contoh lah atau cara nak bermain. Macam mana cara nak bermain mainan tersebut. Puan, saya tanya, macam semalam Cikgu Yani tahu pasal set induksi ni kan. Dia lebih kita nak tengok persediaan pengetahuan sedia ada kanak-kanak tu. Kalau pengetahuan sedia ada kanak-kanak tu, bila kita buat set induksi tu tak ada. Jadi kita ada contingency plan, kita terpaksa buat benda lain. Kan? Ya, betul. Jadi kalau dalam kes ni, bila kita buat sesuatu yang kanak-kanak tu memang tak tahu. So macam mana? Contohlah kita nak ajak dia main gasing macam semalam lah, kita kata gasing kan, family gasing. Kita dengan kepala otak, tak ada kanak-kanak tu tak pernah tengok gasing yang real. Selain pada Beyblade tu, dia tak pernah tengok gasing yang real. Tu macam mana kita nak
buat ataupun kita tukar kepada alat mainan lain ke, tukar kepada benda lain yang dia orang sebab lebih tu, familiar ke macam mana? sebab tu cikgu kan mula-mula kan tadi saya cakap kita kena kelompokkan kanak-kanak tu. Okey, katalah kanak-kanak yang tadi cikgu kata tak pernah tengok gasing pun kan. Okey, kita kelompokkan dia dulu. Apa yang dia biasa buat dulu? Okey, katalah dia kata tadi tengok bebek kan. Okey, kita gunakan yang tu dulu. Kemudian nanti daripada situ kita tunjukkan dia pula. Ini gasing yang asal. Kita terangkan dengan dia. Okey, lepas tu kita terang dengan dia. Gasing ni kita main cara macam mana? Kita kena tunjukkan dia dulu. Dari situlah nanti barulah kanak-kanak tu baru kita bagi dia bermain dengan menggunakan gasing yang kita kata gasing yang asli tu lah, bukan yang gasing yang Beyblade tu. Maksudnya kita bagi dia peluang untuk dia biar dia biasakan dengan apa yang dia dah biasa dulu, kemudian nanti kita baru bagi dia benda yang kita nak sebenarnya dia faham tentang permainan tradisional lah katakan. Okay, kita nak tunjukkan dia gasing yang sebenar yang dia boleh main, macam mana cara nak main, macam mana cara nak tarik gasing tu supaya dia sentiasa berpusing dan sebagainya. Set interaksi kita yang pertama tu memang kita kena fokus dulu. Apa sebenarnya pengetahuan yang dia ada. Sebab tu saya kata kita kena kelompokkan. Okey, yang ini boleh main apa, yang ini tahu main apa. Dari situlah nanti baru kita buat perancangan. Sebab tu saya kata dalam RPH kita, dalam apa yang kita ni, kita tak boleh buat fokus ke satu benda je. Dia macam ada benda-benda yang kita kena tengok. Kalau kita ada plan A, plan B, macam tu lah. Lepas tu nanti bila dah boleh pula main gasing, yang pandai main gasing pula, kita kena buat kita kena fikirkan pula macam mana kita nak tambah dia punya kemahiran lain dengan main gasing tu. Mungkin kita kata dia boleh main gasing secara berkumpulan dengan memastikan hayat gasing tu lama. Macam tu lah. Okey Cikgu Nazli? Okay, faham. Okey. Maksudnya dalam kita nak menyediakan RP tu, kita dah siap-siap buat contingency. Yes. Okay. Okey, ada lagi soalan? Kalau tak ada, saya teruskan. Okey, semasa perkembangan pengajaran pula, semasa kita buat pengajaran belajar sambil bermain ni, cikgu kena beri bimbingan dan galakan kepada kanak-kanak untuk lebih fokus dan menumpukan perhatian terhadap aktiviti. Sebab kanak-kanak ni kan nanti dia akan kacau kawan dia akan tengok warna, okey, kalau dia suka warna biru, boleh tak saya tukar ke apa, nanti dia akan berlari dan sebagainya. Jadi kita kena cakap dengan dia untuk bermain ni, semua orang kena duduk elok-elok, kena tengok, lepas tu bila guru bila saya dah start, you all akan boleh mula ikut arahan ke, mungkin ikut giliran ke, kita kena jelaskan dengan dia supaya masa dia buat tu dia akan lebih fokus, dia akan tengok. Lepas tu untuk nak lebih fokus tu you all kena pastikanlah you all ada warna-warna yang menarik perhatian dia, you all ada bahan-bahan yang benar-benar menarik dia punya minat dan sebagainya. Kalau misalnya kata kita bagi dia just kayu biasa, tak ada warna, tak ada gambar ke, kena ikut peredaran semasa lah, apa benda-benda yang dapat menarik minat dia tu, macam mungkin gasing, kalau tadi cakap pasal gasing, mungkin colour gasing tu kita buat pelangi ke dan warna-warna yang style, ataupun kita buat watak-watak tertentu dekat gasing tu. Jadi kanak-kanak akan lebih fokus dan minat untuk buat. Okay, lepas tu pastikan kanak-kanak terlibat secara aktif. Maksudnya kita jangan, dah nampak dah kanak-kanak tu duduk diam je, tak nak ni, kita biar je. Maknanya orang yang tak nampak nak bergerak tu, kita panggil dia untuk dia bergerak. Okay, dia mulakan dulu ke dan sebagainya. Okay, and then kena pastikanlah keselamatan kanak-kanak terjamin sepanjang aktiviti dijalankan. Okay, yang ini sangat penting lah, kita tak nak ada kecederaan dan sebagainya. Okay, lepas tu sentiasa bersoal jawab dengan kanak-kanak untuk menguji pemahaman kanak-kanak tentang aktiviti yang dijalankan. Okay, supaya kita tahu dia ikut tak track kita ni. Dia tak boleh tak nak kita nak capai objektif ni, dia ikut tak track kita. Kalau kita biar dia lara je, dia maksudnya dia takkan tahulah. Tak ada orang pun nak tanya saya main lah ikut suka hati saya. Jadi kita kena pastikan kita tanya dia. Okay, you dah buat, macam mana perasaan you? Bagus tak gasing ni? You suka gasing tu kenapa ya? Dia akan biar dia keluarkan dia punya ni.
Lepas tu kalau you saya bagi you sendiri gasing yang macam mana yang you suka, kita tanya dengan dia balik. Okay. Lepas tu kita beri masa lah untuk secukupnya untuk kanak-kanak ni meneroka idea. Okay. Biar dia fikir, biar dia buat aktiviti tu. Okay. Macam mana cara dia nak buat. Kita tengok kan supaya kita nampak dia boleh fikir apa dia nak keluarkan, macam mana dia nak pastikan dia mencapai matlamat yang kita nak. Okay. Lepas tu kita bantu kanak-kanak dengan beza style dan cara. Okay. Tak semestinya kalau orang baling gasing tu dia akan baling letak macam tu ke ataupun empas macam tu. Dia akan ada, setiap orang ada cara-cara tersendiri untuk pasti nak mengekalkan dia. Okay. Ada orang yang dia akan baling secara perlahan je tapi benda tu kekal lama dan sebagainya. Okay. Kemudian guru kena, yang terakhir yang pelaksanaan yang perlu dibuat oleh guru adalah menuntut pengajaran. Okay. Bila dia main tu, cikgu kena ulaslah apa yang telah diajar tu. Okay, cikgu kena bagi tahu dengan dia. Cikgu kena tunjukkan contoh-contoh, beberapa contoh apa aktiviti yang dia buat tu, apa yang mereka dapat dan apa yang perlu mereka buat seterusnya. Kemudian guru kena buat refleks pengajaran dan minta setiap kanak-kanak tu untuk ceritakan semula apa yang telah dipelajari. Dan kat sini nanti dia akan nampak, okay, dia akan kata, tadi kan saya rasa saya ada silap sebab saya baling dia terlalu kuat. Saya rasa saya ada buat salah sebab saya baling tu kena kawan saya. Benda-benda macam tu lah dia akan buat reflect balik. Lepas tu you kena tanya dia, kalau macam tu apa yang you nak, apa yang sepatutnya you rasa you kena buat. Nanti dia beritahu lah, mungkin saya kena minta maaf, mungkin saya nak lain kali cikgu kita main kawasan yang lebih besar, ruang yang lebih besar dan sebagainya lah. Okay, lepas tu kita dah dapat tu semua, you kena cantikkan dalam you punya RPH tu supaya nanti rancangan pengajaran you tu you boleh buat pindaan untuk you nak buat aktiviti yang lain seterusnya. Okay. Lepas tu dah siap semua, kena ajar kanak-kanak tu macam mana nak mengemas dan simpan semula peralatan aktiviti yang digunakan tu lah supaya kanak-kanak faham. Okay, setiap apa yang telah dipakai tu dia kena letak ke tempat dia balik. Dia kena pastikan kemas, dia kena pastikan bersih. Lepas tu dia tak boleh ada kotoran dan sebagainya. Kat situ kita ajar dia pasangkan diri, nak buat rutin, nak membersihkan keadaan ruang, nak bersihkan diri dia sendiri dan dia kena pasal keselamatan, pasal kesihatan, pasal keceriaan semua dia ada di situ. Okay. And then guru sebagai pelaksana aktiviti ni yang membuat kanak-kanak bermain ni, guru perlu ketahui peranan dia lah. Maksudnya guru kena tahu apa you punya peranan dalam nak wujudkan aktiviti pembelajaran yang berkesan dan bermakna. Okay. Dari sebab apa yang you dah buat ni, refleksan you dah dapat daripada kanak-kanak ni, you boleh, lepas tu daripada pemerhatian you juga, you boleh wujudkan apa lagi penambahbaikan, apa cadangan-cadangan yang you nak gunakan untuk nak menjadikan permainan ni, belajar sambil bermain ni lebih sesuai, lebih baik dan sebagainya. Okay. Okay. Dalam kita kata bila kita tengok dari segi keberkesanan, faktor yang menjadikan aktiviti main ni berkesan adalah kita bagi masa yang cukup untuk kita bagi pengajaran kepada kanak-kanak tu. Maksudnya bila kita buat belajar sambil bermain tu, masa kita cukup. Kena tergesa-gesa ataupun terlebih sangat. Okay, kalau terlebih sangat nanti pun kanak-kanak boring. Okay, benda yang sama ulang-ulang. Jadi kita ada masa yang cukup. Lepas tu kena ada, nak belajar sambil bermain ni kena ada suasana yang tenteram lah. Tak ada orang ganggu. Lepas tu semua orang fokus. Okay. Dan tak ada orang yang akan berebut-rebut dan sebagainya. Okay. Lepas tu you kena sediakan peralatan pengajaran yang mencukupi. Okay. Bahan pengajaran you mesti mencukupi supaya tak ada kanak-kanak yang terasa diri dia tak dipedulikan ataupun tak ada, ataupun nak bergaduh pasal nak dapatkan alat mainan tersebut. Okay, kemudian you all kena adakan pengesanan terhadap kemajuan kanak-kanak tersebut dan you all kena buat penyediaan balik lah. Okay, kalau kanak-kanak tak boleh lakukan apa you punya refleksi, apa you punya contingency yang you nak buat. Okay, macam mana you nak dapatkannya aktiviti ni lagi berkesan supaya betul-betul kanak-kanak ni betul-betul mampu mencapai matlamat yang you nak. Kemudian you kata you kena adakan
berasaskan amalan selaras dengan perkembangan lah, ataupun tunjang-tunjang yang ada, kena tengok. Okay, apa lagi yang nak tambah. Okay, setiap tu kita kata mesti ada nilai murni, setiap tu kita kata mesti ada jati diri. Jadi apa yang dalam setiap tunjang-tunjang yang ada tu, kemajuan yang kita nak bagi kanak-kanak tu, perkembangan yang nak bagi kanak-kanak tu, selaras tak dengan apa yang amalan yang kita buat. Then you all kena sebagai guru, you all kena menghormati perbezaan individu lah bagi setiap kanak-kanak tu. Sebab kita tahu setiap kanak-kanak tu dia tak sama. Okay, ada orang yang cepat, ada orang yang lambat, ada orang yang aktif, ada orang yang sangat pasif. Jadi kita kena hormati, tapi kita kena galakkan. Kalau yang pasif tu apa motivasi yang kena bagi, kalau yang terlalu pantas tu apa yang you kena buat, apa yang you kena holdkan dia supaya dia boleh tidak terlalu menonjol sangat, macam tu. Okay, lepas tu guru kena ambil kira keupayaan konektif kanak-kanak dan cara kanak-kanak belajar. Yang ni kita kena tahulah kanak-kanak tu cepat ke lambat. Okay, pendidik yang mempunyai sikap positif menggalakkan, mesra dan memberi penuh perhatian dan akan membuat kanak-kanak lebih berminat untuk nak buat aktiviti bersama. Maksudnya you all kena ada sikap yang positif, yang tak ada judgemental. Lepas tu you sentiasa menggalakkan, you sentiasa memberi motivasi, tidak menyindir dan sebagainya, mesra kanak-kanak. Selalu beri perhatian lah kat kanak-kanak tu. Kalau you rasa nampak dia dah lari sikit, you pergi kat dia. Tak, you kena tanya dengan dia. Okay. Lepas tu then baru situ lah. Lepas tu orang yang nak jadi guru ni kena ada passion yang banyak lah. Itu yang kita nak ni. Okay, pelaksanaan aktiviti sambil bermain ni dia akan berkerti dan berkesan sekiranya permainan tu menyeronokkan lah. Okay, kanak-kanak akan rasa sangat gembira bila bermain dengan benda tu. Maksudnya kanak-kanak akan rasa cikgu boleh tak kita buat lagi lain kali. Itu maksudnya kanak-kanak tu memang sangat suka. Okay, lepas tu kanak-kanak nampak muka kanak-kanak tu ceria. Dia orang gembira sepanjang you buat aktiviti. Lepas tu dia ada, lepas tu you all pun kena fikir nak buat kelainan pada setiap hari, bukan aktiviti yang sama. Main tenang bola dalam tenang bola dalam gol lagi sampai dah bosan, ataupun main bowling baling je macam tu. Dia punya banyak cara yang kita boleh buat supaya main bowling tu nampak menarik. Okay? Dan sentiasa ada idea-idea barulah untuk you bantu nak jadikan belajar sambil bermain dengan kanak-kanak ni lebih menarik. Okay? Dan kena ada nyanyian dekat dalam tu, kena ada pergerakan kreatif badan supaya kanak-kanak tu tidak main tu setakat begitu je. Dia kena, kalau boleh ada nyanyian, sebab dia tahu kanak-kanak suka menyanyi, suka menari. Jadi kat situ kita boleh tambah elemen-elemen bermain sambil belajar tu dengan nyanyian dan pergerakan badan lah. Dan dalam masa yang sama kita dapat mengekalkan tumpuan murid supaya tidak bosan dan ada interaktif antara kita dengan murid tersebut. Lepas tu kanak-kanak tersebut juga kita libatkan semua kanak-kanak yang ada. Okey, ada soalan? Ada soalan? Cikgu-cikgu semua ada tak? Tak ada. Okey, tak ada. Okay, insyaAllah faham. InsyaAllah faham. Okay, rumusan guru pendidikan awal kanak-kanak ni dia perlu peka dengan perubahan semasa. Sebab kita kata kalau you kata pasal peningkatan, maksudnya sangat cepat untuk pendidikan awal kanak-kanak ni, banyak program-program, banyak aktiviti, dia semua tak dalam satu tahun tu kadang macam-macam benda yang kita nampak ada peningkatan yang dilakukan oleh dekat luar sana. Sebab masa saya pergi Jepun dengan Shanghai dan Singapura, saya nampakkan kita punya pendidikan awal kanak-kanak sangat berbeza. Macam tahap kita ni dengan diorang ni kan, masa saya buat TOT pun dengan satu dunia punya orang-orang yang terlibat dengan pendidikan awal kanak-kanak ni, diorang sangat macam advance, diorang sangat tinggi, dia punya cara pun ni sangat tinggi. Myanmar pun saya rasa kita macam kita ni macam kalah sikit kot, sebab dia macam diorang ni ada macam-macam aktiviti yang diorang buat, ada maksudnya agensi yang ditetapkan, maksudnya yang jaga tu memang dia bagi je banyak pengetahuan kepada guru-guru tersebut. Lepas tu diorang ada buat, okey, walaupun guru-guru tadika tu dia boleh ada buat pula macam kongsi tau. Dia boleh pergi ke Manila 3 bulan, dia orang buat macam
kita kata apa lawatan sambil belajar tu, maksudnya dia buat kat sana, maksudnya dia tukar cikgu daripada Manila tu datang ke Malaysia, yang Malaysia pergi ke sana, buat dari situ kan kita banyak belajar apa yang diorang punya ilmu yang ada. Jadi sebab tu kita macam, kita ni kalau dah tak pergi keluar tu, kita kena sentiasa peka dengan perubahan, kena tengok lah, maksudnya kena pastikan, kena selalu search internet dan sebagainya. Lepas tu kita kena sentiasa tingkatkan pengetahuan kita. Okay, dan nak wujudkan pembelajaran yang lebih berkesan dan bermakna. Maksudnya sekarang ni belajar sambil bermain ni, ada banyak benda yang kita boleh buat, ada banyak benda yang ditunjukkan. Jadi kat situ kita boleh guna. Puan, Saya saya nak tanya Puan, kadang-kadang kan bila kita buat macam tu kan, kita tak terlampau memberat. Bila kita banyak sangat bagi input kepada kanak-kanak ni, kita tak memberatkan dia ke? Dia tak jadi burden ke? tak, sekarang ni cikgu, kita janganlah, kita dah tahu dah kanak-kanak tu ada Sebab masalah. sekarang kan kita dah masukkan rasuah dalam pendidikan diorang. Maksudnya pada peringkat diorang prasekolah ni, kita dah ajar dia, dah perkenalkan dia tentang rasuah. Dia tak jadi burden sangat kepada kanak-kanak tu. Tapi kena carilah, macam janganlah bagi yang rasuah tu macam kita bagi dia benda yang macam terlalu berat. Kita bagi yang simple-simple. Okey, kalau kita ambil contohlah, kita kata kalau saya bagi gula-gula ni, saya nak suruh you buat ni. Maksudnya yang ini kita panggil itu adalah rasuah. Kalau saya bagi ni sebagai macam ikhlas hati tu macam mana maksudnya kita kena cari nak buat aktiviti bermain tu, kita kena bagi yang simple-simple sikit je. Sekurang-kurangnya dia boleh faham sedikit apa yang kita maksudkan rasuah. Bila kita fikir-fikir balik, anak buik kita sendiri banyak bagi rasuah kat kanak-kanak tu. Kalau buat aktiviti kakak bagi gula. Sebab tu saya kalau masa saya ajar RPA, saya kata dia tak boleh bagi ganjaran yang macam tu, unless saya kata dia nak bagi stiker tu, macam nak bagi kanak-kanak tu stiker tak apa, tapi jangan bagi gula-gula, jangan bagi kata nak bagi pensel ke, sebab dari situ kan dia orang akan nampak itu macam rasuah lah kalau buat sesuatu kan. Jadi sebab tu cikgu dia macam kita kena fikir, kita kena bagi tahu dengan kita punya anak buah ataupun budak-budak yang anak prasekolah ni, benda-benda yang simple lah. Yang ini adalah sebagai you punya kecemerlangan, kita kata. Kita bagi sebab stiker. Bila kita tengok definisi rasuah tu sendiri kan, memberi dia ataupun apa sahaja semangat untuk menjayakan sesuatu yang kan, maksudnya kita tak boleh ikut macam tu tau, sebab kita tak boleh ikut penuhnya macam tu. Kita kena elaboratekan dari cara kanak-kanak. Maksudnya tak boleh nak terangkan dengan dia tu, tak boleh nak bagi tahu ikut macam dia semuanya ayat yang sebiji macam tu. Macam saya ajar anak saya pun macam tu juga lah. Saya kata adik, saya kata dengan dia, kalau adik suruh kawan adik buat sesuatu, adik bayar, itu salah tau. Nanti orang cakap adik dah bagi rasuah, adik boleh kena tangkap. Macam kita bagi simple, maksudnya simple cara yang kita nak fahamkan dengan. Betul dia tanya kita, kenapa pula nak kena tangkap? Kan adik dia dah tolong, adik bagilah dia duit. Macam tu lah. Nanti kita akan cakap dia, yelah sebab itu dah kira sebenarnya mainan tu tak boleh buat macam tu. Adik tak boleh langgar peraturan mainan. Kalau adik langgar peraturan mainan kan dah salah. Tapi kalau adik bayar suruh orang lain yang mainkan untuk adik, akan nampak nanti adik sebenarnya dah menyusahkan orang lain. Macam tu lah, saya selalu cakap macam tu dengan anak saya. Jadi macam kita rasa kita kena cakap yang layman punya, bukan cakap dengan apa yang ada dekat dalam ikut apa yang diikutkan dalam konteks sebenar rasuah. Yes. Kita kena ikut level kanak-kanak. Yes, kita kena beri kefahaman dari segi macam tu. Sebab bukan semua kanak-kanak macam memang dah diajar dari awal tentang benda-benda semua kan. Jadi kita kena perlahan-lahan untuk bentuk mereka. Yelah, sebab rasuah ni sangat subjektif kan. Ada dianggap rasuah, ada tak dianggap rasuah. Kalau kita orang tak payah kanak-kanak. Kita sendiri pun kata kita rasa orang bagi kita hadiah, okey kan? Tapi sebenarnya kita anggap benda tu sumbangan. Tapi itulah, even kita sendirilah. Kita ajak dia
bagi kat kita sesuatu, kita anggap itu kita bagi balik sumbangan, hadiah kan. Yalah. Tapi dalam konteks kita tangan awam ni, kadang-kadang bila kita buat macam tu seolah-olah kita dah bagi rasuah. Itulah. Dia sangat Tapi pengertian sumbangan dia tu sangat, tengok juga Datin. Dia sumbangan yang Bagi tidak kita ada tengok berunsurkan apa-apa Ah. keinginan, apa-apa macam contoh katalah saya beri Datin hadiah. Tapi Datin kena luluskan projek saya. Itu nama rasuah lah. Tapi maksudnya kalau ada kepentingan di Ah, situ. kalau sekarang, kita kasih tapi sekarang ni kalau kita tengok integriti dah keluarkan, kan ada keluarkan borang. Borang tu maksudnya apa saja hadiah yang kita terima, kita kena nyatakan dekat ketua jabatan. Ya, betul. Hmm. Semua itu betul lah. kena declare. Kalau tak tu dah Dekat aset kan tata cara. Ya. Sebab saya baru ni ikuti dia orang punya kursus lah, dia orang maklumkan. Dia kata memang sekarang ni apa saja, dia kata kalau memang diberi bukan daripada apa yang kita buat lah, maksudnya bukan kerja yang seni, dia orang bagi you yang memang apa pun kena ni. Sebab sekarang kan macam selalunya ada orang-orang yang macam bagi hamper lah, apalah tu, itu semua nak kena di-declare kan. Okey, kita tengok lagi ni. Okey, katakan sebagai guru tu, katakan dia peka dengan perubahan semasa ni, kita dah cakap. Lepas tu guru kena bijak lah merancang dan melaksanakan aktiviti dengan lebih kreatif dan menarik. Kita kena fikir banyak lah. Sebab tu bila kalau masa dengan buat dengan kanak-kanak ni, kadang-kadang kita duduk lama termenung dulu. Nak apa kita nak buat dengan kanak-kanak ni? Sebab ni kalau ni macam ni dia mesti dah sudah, macam ni tak suka, macam tu lah. Jadi kita kena tahu. Okey, lepas tu wujudkan aktiviti pengajaran berkualiti bagi guru pendidikan kanak-kanak ni. Lepas tu dia kena sentiasa refleksi diri. Maksudnya kita kena sentiasa refleksi diri kita. Bila kita mengajar tu budak-budak ni okey tak? Suka tak? Kalau tak suka, dan kita tengok balik apa yang anak-anak tadi tu bagi tahu kita, okey dia nak macam ni, nak macam ni, macam ni. Jadi kita dari segi situ kita berubah. Kita buat pertukaran apa-apa benda yang patut kita ubah dalam kita punya rancangan pengajaran kita. Okey, lepas tu amalan membuat refleksi dalam pengajaran membolehkan seorang guru itu menilai keberkesanan dirinya sebagai seorang guru di samping menggalakkan pertumbuhan dan perkembangan yang profesional. Okey, sekian, terima kasih. Ada soalan? Sebab nak bagi kerja ni. Lepas tu hantar je. Hantar dalam grup boleh? Boleh. Tak harap lagi. Sebab saya lebih kepada yang ini tak apalah, saya baik sikit hari ni. Saya bagi macam ni je lah. Sekarang kalau cikgu tengok kan kumpulan you all kena buat satu RPH mengikut tunjang. You all boleh pilih tunjang yang mana-mana yang you all rasa you all nak lah. Okay, sebab saya takkan spesifikkan mana-mana. Macam mana you nak buat aktiviti yang luar dari kebiasaan. Okay, saya nak buat RPH je. Lepas tu apa yang you nak tambah, apa elemen macam tadi kan set induksi tu. Dari set induksi you tu, you kena fikirkan kanak-kanak tu mungkin yang tak ada langsung, macam tadi Cikgu Nazli kata, yang tak ada pengalaman langsung, yang ada pengalaman langsung, apa yang you punya contingency nak buat. Lepas tu bila you nak dalam masa pelaksanaan, apa pula yang you rasa yang you kena pastikan you punya aktiviti tu kanak-kanak ni boleh tak lakukan. Kanak-kanak ni rasa you kalau tak boleh lakukan, apa yang you nak tambah. Simple macam tu saja. Dia bukan RPH lah, maksudnya daripada RPH yang kita, kalau you rancang RPH tu, apa benda yang you rasa yang you boleh tambah baik kepada elemen belajar sambil bermain tu. Okay, maksudnya nanti kalau dah ni just masukkan dalam grup dan saya akan bagi markah kat situ. Boleh? Dia maksudnya dia lebih kepada belajar sambil dalam konteks belajar sambil bermain. Yes. Okey. Kita nak terapkan tu dalam konteks belajar sambil bermain tu. Okay, apa kalau bisa kata cikgu kata tadi kata aktiviti dengan kanak-kanak tu, apa yang you rasa kalau dia tak boleh buat tu, apa yang you nak tambah. Kalau dia boleh buat, apa yang you nak tambah. Sebab kita kena tengok, sebab dalam 25 orang tu kadang-kadang ada bermacam dia orang punya pengalaman, bermacam dia orang punya ni. Jadi kita nak cari satu kesesuaian dari segi apa yang kita nak. Kalau yang tak boleh ni kita nak bagi dia macam mana kita nak dedahkan dia.
Okey, boleh? Cuba. Cikgu. Tak apa, kalau tak ada apa-apa, you all boleh je WhatsApp. Saya nanti kita ni balik. Okey. Okey. Kalau ada soalan ke? Cuba buat dulu. Sangkut lagi kami tanya. Tak apa. Sekarang ni kita just ni je, you all buat dalam grup you all je, you all terus masuk. Kita tak payah lagi duduk dalam ni lah, dalam sekatkan buat dalam grup meet ke apa. Okay, masa saya akan tamatkan saya punya ni dan kita buat benda tu dalam kita punya dalam hantar kat WhatsApp je. Dan saya akan, kalau misal kata ada benda-benda ni, saya akan jelaskan setiap satu kumpulan tu lah. Kita ada 7 juga ya? Ya, 7 juga. Okey, boleh? Boleh? Okey. InsyaAllah Puan. Nanti just WhatsApp je, nanti saya akan betulkan daripada WhatsApp tu, saya akan betulkan semua, saya akan masukkan balik. Kalau ada apa-apa yang kita rasa tak ni lah. Okey, baik Puan. Kalau dah tak ada apa-apa, saya ucapkan terima kasih, saya mohon maaf jika ada salah dan silap. Lepas tu yang baik tu datang daripada Allah, yang buruk tu diri saya sendiri. Okey, selamat. Jumpa lagi insya-Allah kalau kita ada ke lapangan. Terima kasih. Terima kasih Puan. Terima kasih Datin. Terima kasih banyak Puan. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah jumpa lagi. InsyaAllah. InsyaAllah. Bye. Terima kasih Datin. Nanti PowerPoint saya masukkan dalam grup Okey, terima kasih Puan. Ma.